Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita akan tengoklah apa ada benda yang kita nak belajar hari ni. Okey, hari ni sebenarnya saya lebih kepada saya nak open. Ada siapa-siapa yang nak tanya apa-apa tak? Ah, tanya je apa yang kamu tak faham. Saya Kebanyakannya saya dah ajar dah sebenarnya dan saya rasa kamu dah faham dah. Cuma mungkin ada segelintir-segelintir benda yang kamu tak faham dan kamu memerlukan penerangan lah. Boleh tanya. Ah, Orang lain cik. Risau tak ada orang nak tanya ni. Kelas hari ni santai-santai tau. Maksudnya ada siapa-siapa nak tanya benda yang tak faham ke mengenai bot apa ke semua, silakan tanya. Apa-apa soalan yang rasa kamu tak faham, insyaAllah saya akan cuba untuk jawab dan cuba untuk memahamkan kamu. Ish, macam tak ada orang je nak tanya. Saya tunggu korang tanya sebenarnya kelas hari ni. Korang nak tanya apa? Apa je yang korang nak tanya mengenai dekat sini, tanya je. Tak ada isu. Ke tak nak tanya apa-apa ni? Sebab ada tu. Risau juga tak nak tanya. Tanya je apa-apa. Sebabnya saya nak ajar pun saya dah tak tahu nak ajar apa. Sebabnya semua benda saya dah ajar tau. Grid trading saya dah ajar. Saya dah ajar semua lah. Kecuali benda-benda yang saya jarang sentuh lah. Yang macam rebalancing. Rebalancing jarang kita guna. Rebalancing ni biasanya orang tak tahan nak guna dia. Dia ambil masa yang lama lah. Kelas hari ni santai-santai je. Boleh tanya je apa-apa nak tanya. Tanya je. Kamu tak faham yang mana, kamu bela bab mana, tanya je. Apa sahaja persoalan kamu, saya akan cuba untuk fahamkan dan cuba untuk jawab supaya menjawab persoalan kamu lah. Jika floating nak cover macam mana? Okey, kalau floating, biasanya kalau kita main um, smart trade ke apa-apa ke floating, biasanya kita akan pergi pada infinity lah. Contohnya, katakanlah kalau kita floating matic, sekarang ni matic kan, kita pun tutup, kita katakanlah kita floating RSR. Saya floating ni SRI ni. Saya tutup dan saya jangan jual lah. Biasanya bila kita floating, macam mana kita nak tahu kita floating teruk? Di mana bila
kita punya RSR ni entry kita masuk dekat harga entry tapi dia cecah stop loss. Bila dia cecah stop loss, dia susah nak recover balik. Maksudnya susah untuk dia naik ke tempat yang kita dah entry tu. Tapi kita boleh recover balik. Recover balik macam mana? Tutup dekat sini. Ada nampak tak yang macam button on off ni? Bila kita tekan je, dia akan jadi macam ni. Jadi bila kita floating, kita jangan jual, kita down sell. Down sell kita tekan confirm lah. Macam saya tak nak tekan confirm sebab saya tak cecah stop loss lagi. Okay. Dan kita, lepas tu kita pilih lah RSR, create board, dan kita tekan infinity grid. Kita tekan manual setting, kita cari lower limit yang kita rasa. Tanya saya pun, tanya Anwar pun boleh. 0.01 contohnya. Limit dia 0.01 kontuk. Takkan jatuh rasanya. Memang takkan jatuh lah ni. 0.01 takkan jatuh kan. Okay, kita pun ambil pula kat sini. Tengok modal kita berapa. 2%. Okay, kalau kita letak 2% kat sini, maksudnya naik 2% dia akan jual, naik turun 2% dia akan beli. Dan kenapa kita set both kat sini? Sebab apa? Sebab kita nak guna balik coin kita yang floating tadi. Kalau ada lebihan USDT, macam korang tengok ni ada lebihan USDT, korang kena lock dulu. Lock dulu macam mana? Korang pergi dekat, contohnya korang create bot, korang pakai smart trade. Contohnya korang beli harga 0.0, tak logik lah. Korang bantai semua USDT kau kat sini. Jadi untuk lock. Lock ni maksudnya apa? Jadi dia akan lock USDT kat sini. Bila korang nak buat infinity nanti, USDT dah tak ada. Jadi tak adalah kita terguna USDT kita. Sebab kita nak rolling balik coin kita yang floating. Bila kita rolling balik coin kita yang floating, jadi infinity ni dia akan jual beli dalam masa yang agak panjang. Tapi dia akan recover lah balik loss kita. Sikit-sikit lah. Sebab tu saya selalu dalam smart trade ni saya tak letak stop loss. Sebab apa? Sebab kita boleh cover balik. Tu cara dia. Kita memang boleh cover balik. Dalam Pioneer je boleh buat macam ni. Dalam exchange lain tak boleh. Okey, faham tak? Menjawab soalan tak? Ke blur lagi? Tak apa, blur pun jawab, bagi tahu je. Kita akan explain. Senyap tanda setuju. Okey, alhamdulillah. Orang lain nak tanya apa-apa tak? Okey, kita cancel balik benda ni. Kita cancel, kita tak guna modal. Kita just lock je. Nak tanya apa-apa yang tak faham tak? Tanya je apa-apa, saya akan explain. Ni kelas orang kata kelas free. Free orang kata dia tak ada limit mana-mana subjek. Jadi boleh tanya semua bot lah apa yang tak faham. Safe play nak main yang mana? Safe play biasanya infinity lah. Safe play infinity. Infinity paling safe play. Paling medium risk DCA. High risk smart trade. Smart trade ni biasanya orang guna untuk scalping. Dia boleh dapat profit dalam masa yang sangat singkat, tapi dia kena cepat. Kalau tak dia floating. Macam saya ni floating kejap lah. Saya tak risau sangat. Scalping ni sebenarnya, contoh korang tengok je signal keluar. Korang tengok je signal macam RSR tu keluar. Korang tengok dekat dia punya contoh kan. Dekat signal. Tapi tak nampak biasanya. Signal kalau korang tengok dekat signal. Sekejap saya disable sekejap benda ni. Dia sebab dia memang ada protection.
Okey. Kalau kita tengok RSI sekarang ni, dia 0.018, katakanlah dia keluar pukul 7 1 minit, 7 malam tadi. Okey, kita pergi pada RSR, tengok. Sekarang ni dia dah masuk area 0.198, 0.1. Okey, kita boleh letak kat sini. Contohnya smart trade. Kita letak 0.197 contohnya, contohlah kan, ataupun 1.95. Okey, daripada sini kamu boleh tariklah berapa kamu nak beli. Contohnya tarik semua, terpulanglah pada kamu kan. Dekat sini saya nasihatkan, dalam kita punya keadaan market tak stabil, kita cuma letak 3%. Macam mana nak kira 3%? Okey, kalau saya guna application ni tau, percentage calculator. Jadi saya boleh berapa, 0.0193%, adalah 0.0200. Okey, kita ambil lah 0.02 kat sini. Dan trailing percent biasanya saya akan letak tersilap, kita tambah satu kat sini. Kosong. Okey. Trailing percent biasanya saya letak 0.02 kat sini. 3% lah maksudnya. Dia pertambahan sebanyak 3%. Dan kenapa kita letak trailing? Okey, trailing ni macam ni. Katakanlah dia cecah je 3%, biasanya kalau smart trade dia akan terus jual kalau kita disable trailing. Tapi kalau kita enable, sampai je 3%, dia akan tengok daripada price tu jatuh tak 1%. Kalau daripada 0.02 jatuh 1%, baru dia akan jual. Kalau tak jatuh, dia tak akan jual. Ataupun tiba-tiba dia terus pump sampai 10-20%, baru dia retrace 1%. Dia akan jual. Contoh sampai 20%, daripada dia naik terus sampai 20% tu, baru dia retrace sikit. Maksudnya 1%, baru dia jatuh. Dia akan jual 19%. Walaupun korang target awal-awal tadi 3%. Tu kelebihan smart trade sebenarnya. Senang cerita, korang boleh jadi tamak. Dia jadi untung banyak gila. Sebab apa? Sebab semua ni automatik. Kalau korang nak kawal dengan korang punya masa dan sebagainya, tak sempat. So kita let the robot choose our way lah. Big decision ke apa semua kan. Okay, faham tak faham smart trade? Okay, senyap tanda setuju Kalau nak FOMO, setahu saya boleh dengan Infinity Grid. Tapi korang cepat-cepat keluar lepas tu. Dah nampak berapa persen dia dapat, keluar. Infinity Grid boleh FOMO. Tapi smart trade tak disyorkan lah. Kecuali kalau korang tahu apa yang korang buat. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya untuk selain daripada smart trade? Sini biasanya saya letak kosong lah. Sebab kenapa saya letak kosong? Kalau kita letak stop loss 0.016 contoh, jatuh 0.16 memang dijual. Korang jual dengan rugi lah. Sayang lah sebab kita boleh recover balik dengan Infinity. Tak boleh recover banyak, recover sikit. Cukup lah. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya tak? Faham tuan, setakat ni faham. Mulai? Kenapa diam je macam malu-malu kucing je tuan dia orang? Seram juga. Ke dia orang tak ada mic? Jangan malu, dalam ni semua lelaki. Rahim masuk. Rahim aku selalu nampak muka dia masuk kelas aku. Jangan risau, kelas ni aku record sebenarnya. Sebab tu aku tak bagi korang main shitcoin. Tengok Metafleet dah kantoi. Ada orang dah letak, aku tak bagi tau main shitcoin. Sebab apa? Sebab benda macam ni lah. Meta flip dah kena flip. Kan? Sebab tak nak korang rugi
Bukan rugi. Total loss tau. Shit, Jangan ulang kesalahan sama. shitcoin tu maksudnya coin tu tak ada, dia buat saja-saja. Dia tak ada apa-apa value. Macam project scam lah. Dan biasanya dalam group aku tak bagi shitcoin. Dalam group aku special sikit lah. Memang aku tak bagi. Sebab tu aku tak bagi korang request. Korang request mengarut je ke. Baik aku bagi signal. Dah lah, kadang-kadang korang request benda-benda yang maksudnya benda tu tak ada, orang kata dia tak ada news, tak ada apa. Dan biasanya signal yang kita orang bagi tu sebenarnya dia ada TA dia ada news dia ada community dia, dan modal akan flowing masuk kat situ. Memang ada chance kecuali BTC retrace. Tu tak boleh buat apa. Macam signal keluar Ah, Lai, ada lagi nak tanya? Kelas ni kelas orang kata bebas, tak ada apa, tak ada nak, bukan nak ajar pasal bot ni, lebih kepada nak mengukuhkan kefahaman. Orang tak faham macam mana, bagi tahu. Kenapa kenapa Infinity ni dia macam ni lah? Kenapa dia ni macam slow lah? Tanya je. Kenapa DCA dia macam slow? DCA kena faham. DCA boleh buat laju tapi takut korang stuck je lagi. Dia ada setting dia. Dan kalau kita setting DCA tu ke arah laju ataupun orang panggil killing setting, memang dia boleh untung macam smart trade lebih lagi. Tapi sebab dan dia boleh kawal market lah sebenarnya. Kalau dia boleh manipulate market DCA tu kalau pandai guna. Tapi kesan dia kalau coin tu tak pump, kau orang start kat atas, dia jadi beli pucuk. Tu kesan dia. Bang Q, nak tanya soalan basic sikit. Kan robot trading dia ada banyak. Betul. Kita, what is the difference lah? Bahasa Inggeris. What is the difference untuk setiap robot ni? Ada grid, ada infinity. Jadi bila yang sesuai coin ni, sesuai gunakan grid ke, coin ni sesuai ke gunakan trading ke, macam mana tu? Okey, untuk sebenarnya dia bergantung pada kita sebenarnya. Dia dalam robot ni, kalau tanya saya suka bahagikan ikut risiko sebenarnya. Macam Infinity dia safe, dia low risk. DCA dia flexible, dia boleh jadi low risk, boleh jadi medium risk, dia boleh jadi high risk. Sebab bergantung pada setting kita. Smart trade dia boleh jadi high risk. Smart trade dia high risk je. Okay. Sorry. Iklan. Okay. Dan kalau kita tengok dekat grid trading bot, sebenarnya kita kena faham untuk apa sebenarnya grid trading bot. Selalunya kenapa orang pakai grid trading bot ni, sebab dalam crypto ni dia volatile. Bila volatile dia cepat turun naik. Jadi bila kita guna grid trading bot, grid trading ni dia akan bahagikan kita punya modal ke dalam bentuk, kalau saya tunjuk kat sini senang nampak lah. Contohnya kat sini 0.015, 0.02. Katakan saya letak 200 kat sini. Tak 150. Besar sangat. 100. 185. Contohnya saya bantai lah nak mengajar korang. Okey, tengok apa jadi. Rugi sikit pun tak apa. Jangan rugi banyak. Okey. Ini pun betul-betul sifu. Live trade. Okey. Tengok apa jadi dekat. Okey, tadi kita letak lebih kurang dalam parameter kita ada 100 grid, betul tak? Dalam satu grid ada 105 kuantiti. 105 keping coin.
dalam satu grid. Dan setiap profit per grid ni jangan salah faham. Bukan maksudnya dia dapat 0.19%. Maksudnya jarak di antara grid itu adalah 0.19%. Naik 0.19% dia akan jual, turun 0.19% dia akan beli, benda tu akan repeat. Jadi kita boleh tengok dekat graf. Tengok macam ni. Korang boleh tak susun buy macam ni? Korang boleh susun tak macam ni? Tak boleh. Jadi nak tunjukkan dia boleh susun buy sampai macam ni sekali. Tak boleh ni. Kalau forex boleh. Tekan buy, tekan buy, tekan buy. Crypto. Ni Crypto tak robot boleh. lah. Ni robot punya cerita lah. Dekat sangat. Buat balik. Okey, ni grid trading. Maksudnya dia jual, dia beli, dia jual, dia beli sampailah dalam range tersebut. Naik sikit dia jual, turun sikit dia beli. Korang tidur je. Tengok-tengok dah untung. Tutup. Dah untung. Jual. Okey lah. Itu adalah grid trading. Dia sama juga macam Infinity, cuma beza dia dekat Infinity. Infinity ni kita tak set based on grid. Sebab tu nama dia Infinity Grid. Maksudnya grid dia tak ada limit. Dia boleh pergi jauh mana yang korang nak. Dalam maksudnya macam dekat grid trading dia ada range harga. Tapi dekat Infinity Grid dia tak ada range harga. Kalau kita tengok Infinity Grid, contoh lower limit kita rasa 0.015. 0.015. Okay, dekat profit per grid katakanlah kita letak 1%. Takut besar sangat. Dia ada orang salah faham bila kita letak 10% kononnya makin banyak untung. Tak. Dia tak berfungsi macam tu, tak. Dia maksudnya kat sini, bila kita letak 0.2, modal dia akan jadi lagi besar. Maksud dia kat sini, grid dia akan jadi lagi laju bot tu. Bot tu akan melakukan jual beli dengan lebih cepat berbanding biasa. Okey, katakanlah kalau kita tengok contoh direct. 2. Okey, kita direct. Biasa orang letak lah close bot, contoh tu 0.025. Okey, apa jadi kat sini? Kita tengok dekat graf. Nampak tu. Warna kuning tu harga kita dan warna hijau tu harga nak beli, warna merah tu harga nak jual. Turun tadi berapa kita tengok? Maksudnya dalam turun 2% dia akan beli, naik 2% dia akan jual. Okey, faham tak faham? Faham Tak faham. Jenuh kalau tak faham. Faham. Okey. Habis dekat Infinity. Infinity ni senang cerita, kamu boleh guna untuk FOMO. Contoh kamu masuk, kamu tak letak trigger, tak ada isu. Coin tu nak naik macam data tadi kan. Dia nak naik kamu letak. Dia follow je. Kalau macam smart trade dia kena beli dulu. Grid ni kamu letak dia terus beli, tak ada isu. Okey, RSI saya dah nak positif. Okey, saya tutup lah yang ni. Okey. Dapat 60 sen jadi lah. Okey. Okey. DCA Infinity ni macam mana nak set profit per grid? Sebenarnya dia set berdasarkan kita punya modal sebenarnya. Kita tengok modal kita berapa.
Dekat sini contohnya, katakanlah kita kena tahu lower limit dululah. Lower limit ni maksudnya harga yang kita takkan jatuh. Tapi biasanya dalam dalam apa? Dalam kita punya signal, dia dah bagi. Kita follow je. Dan katakanlah kalau kita letak 0.015 kat sini. Dan dekat sini sebenarnya jangan letak 0.1. Serius, jangan letak. Walaupun modal korang banyak, korang kaya, jangan letak 0.1. Sebab apa? Sebab dia akan kena pada fee. Bila kena pada fee, dia akan jadi negatif. In long term, korang rugi lah. Jadi paling rendah pergi 0.2 lah. 0.2. Dan kenapa dia kenapa, macam mana nak set profit per grid? Okay, sebenarnya korang tengok modal korang. Dia ada nampak minimum modal kat sini 1299. Okay, kalau modal korang 500, adjust sampai 500. Boleh lah masuk. Itu adalah infinity grid lah. DCA pula. Kan ada orang bagi tahu, DCA aku kenapa untung sikit? Boleh. Sebenarnya kebanyakan DCA tu kita orang bagi setting selamat. Sebab itulah korang bantai tengok 3% je selalu. Korang nak buat gila sikit boleh. Korang ubah jadi 0.2, 0.1, 0.5, 0.1. Okey, apa jadi kat sini? Katakanlah safety order dekat sini adalah 1.5 juga. Kita tarik sampai 5. Aku terus masukkan kat sini $100. Tengok apa jadi. Okey. Okey, kita boleh tengok kat sini. Maksudnya tadi kita set, maksudnya jatuh 0.20, dia akan beli. Jatuh lagi 0.20, dia akan beli lagi banyak. Jatuh 0.20, dia akan beli lagi banyak. Sampailah habis. Bila habis, dia naik, dia jual dekat warna merah tu, checkpoint semua akan berubah. Dia akan buka checkpoint baru balik dan proses akan repeat balik lah. Katakanlah dia sampai sini je, sampai checkpoint ketiga terus jual. Okey, bila dia terus jual tu, dia akan buka semua checkpoint baru balik. Dan katakanlah kalau dia sampai yang paling bawah sekali, checkpoint yang warna merah ni akan dianjak ke bawah. Sebab tu saya kata DCA ni kalau kita pandai setting, dia akan follow graph. Maksudnya graph tu nak pergi mana, dia akan follow. Tapi setiap setting dia ada, orang kata dia ada kekurangan dan kelebihan dia lah. Macam setting yang kalau yang biasa kita guna skala besar macam 3%, berapa persen kan, dia akan jadi masalah bila coin tu pump. Jadi dia akan dapat untung yang sangat sikit. Tapi kalau coin tu bearish, market tak stable, dia akan untung banyak lah. Bergantung pada setting lah sebenarnya. Macam mana nak setting DCA ikut graf. Tapi dia jadi lambat lah. Contohnya macam ni je. DCA bot ni korang tengok. RSR ni dia boleh retrace sampai berapa? Dalam satu ni tengok berapa dia retrace. Maksudnya 4%. Maksudnya korang boleh letak kat sini. Trailing mode 5%. Rebound 1%. Maksudnya jatuh 5%. Jatuh 5% tu dia akan tengok naik tak 1%. Kalau tak naik, dia tak akan beli. Dia jatuh lagi sampai 10%. Baru naik 1%. Baru dia akan beli. Dan checkpoint yang bawah tu semua akan berubah. Okey, faham tak? Faham. Tu DCA lah. Sebenarnya ada korang boleh buat gila macam ni. Nak tak saya ajar macam mana setting nak manipulate market?
Memang untung besar. Nak nak Korang boleh guna time market pump je. Setting dia macam ni. Macam ni lah setting dia. Maksudnya, dia jatuh je. Biasanya bila kita jual sesuatu coin tu akan jatuh disebabkan harga coin tu akan jatuh bila mana supply tu melebihi demand. Coin tu akan jatuh harga bila supply melebihi demand. Jadi dalam DCA bot, bila coin tu tengah pump, dia akan jadi macam ni tau. Korang jual je tapi modal kena besar. Korang jual je, coin tu akan jatuh. Tapi coin tu tengah pump. Dekat tempat lain pun tengah pump. Dia akan retrace sikit dan korang beli balik. Lepas tu jual. Lepas tu bila naik sikit korang jual balik. Dia akan jatuh balik. Lepas tu korang repeat balik sampailah coin tu jadi dia jadi berganda-ganda untung kat situ. Disebabkan korang selalu repeat the process. Faham tak? Ke tak faham? faham. Tapi setting ni bahaya. Setting ni kalau korang guna dekat coin yang tak naik, korang stuck dekat situ lah. Tak naik lah. Dia jadi orang kata beli pucuk. Yang ni leverage apa semua kita tak sentuh lah. Smart trade saya dah cerita tadi. Ada apa lagi nak tanya tak? Nak tanya kalau di sini kan kalau kita shift order tu kita buat satu je. Bahaya ke macam? Okey ke tak okey? Macam mana? Safety order. Untuk di sini kalau kita letak satu je Dia jadi bahaya ke? dia agak bahaya di mana dia takkan DCA ni bila kita letak satu, maksudnya dia akan retrace sebanyak satu je. Dia akan beli dekat satu kali. Memang bagus time waktu orang kata waktu pump bagus lah. Tapi waktu bearish tak stable, takut mati, takut beli pucuk je. Okay, faham. Kalau setting betul, Royal Q memang sebenarnya pakai setting DCA. Royal Q tu sebenarnya setting DCA. Tapi Royal Q setahu saya tak ada exit kan. Saya dengar ramai yang kalau coin tu pump terbeli pucuk. Tak tahulah. Macam DCA kita ada sistem exit di mana okey. Mana? Okey, kita tengok kat sini detail, tekan parameter. Take profit percentage. Okey kat sini. Katakanlah kita nak exit 2%. Tunggu 2% dia exit lah. Okey kat sini tengok. Dia dah beli dah yang dekat bawah dia 343. Okey, ada apa-apa lagi tak nak tanya? Tuan, kalau tengok kat statistik tadi, boleh tuan tunjuk lah tadi. Macam mana? Saya tulis kat statistik tadi, order-order ni. Yang Order beli jual tadi. yang ni Nak tanya kan, macam contoh kan, dia beli checkpoint yang hijau tu, okey. tapi yang atas ni tu kan, lepas tu dia tak sampai pun tak cari sell atas, sekali dia main bawah ni je, dia tak jual lah maksudnya. Dia tak jual. Tapi biasanya bila kita beli le bawah sekali, dia akan tarik checkpoint warna merah ni ke bawah. Biasanya dia akan kalau tarik yang di atas tu, biasanya dia akan tarik kecuali kalau korang tarik apa? Yang volume scale tu jadi satu, dia payah nak naik. Kalau korang tak, dia payah nak warna merah ni nak turun. Tapi biasanya kalau korang dah buat macam ni, korang tarik lagi banyak volume scale,
even kita jatuh ke bawah sikit je, dia akan, orang kata apa, dia akan tariklah checkpoint untuk jual ni. Sebab kita dah set DCA yang paling bawah tu paling tinggi volume scale dia, di mana kita telah set dekat sini. Tengok dah merah dah hijau kan. Okey, kita dah set dekat sini. Dekat volume scale ni. Maksudnya untuk checkpoint yang pertama 1.5, untuk checkpoint yang kedua 1.5 darab 1.5. Checkpoint yang ketiga 1.5 darab 1.5 darab 1.5. Dia berganda-ganda. Checkpoint yang last tu darab lah 8 kali. Sebab tu modal dia Kalau makin volume, besar. kalau volume scale 1 tu jadi macam mana? Maksudnya dia bahagikan modal tu satu. Maksudnya contoh kalau ada 100 USD kan. Jadi checkpoint yang pertama 10, checkpoint yang kedua 10, checkpoint yang ketiga 10 USD. Macam tu je. Faham? Oh, okay. Faham. Orang lain? Ya betul. Order bukan full margin sebab dia DCA. Nama lagi DCA. Kecuali kalau korang buat macam ni. Macam saya cakap lah. Kalau korang buat macam ni, percentage. Korang buat satu order. 0.2. Tapi dia bergantung pada setting juga. Maksudnya kalau korang setting dekat situ 0.2, 0.1, dia retrace sikit pun, dia dah makan banyak dah kat bawah. Ya, sesuai untuk market unstable. Kalau kita pakai scale besar lah. Sebenarnya kita orang takut korang rugi. Sebab tu kita orang letak macam tu tu. At least mungkin benda tu sebab kita orang tak tahu BTC tu dia nak pergi mana. Jadi sebab dia heret sekali coin lain masalahnya. Dia kita orang letak 3 tu tapi member request nak fast mode. Tu kita orang letak 0.3 tu. Banyak sikit. Tapi yang paling banyak smart trade lah. Smart trade paling banyak. Sebab dia spot, cuma dia auto buy, auto sell dalam satu package. So macam mana? Ni dah jual ni. Bila dah jual, korang tengok checkpoint dah berubah dah. Fee dia adalah kat sini. Macam tu je. Maksudnya kalau contoh kita letak safety order 8 kan. Jadi dia beli tapal 8 tu dulu baru dia jual. Tak kisah. Asalkan sebenarnya kalau dia sampai je checkpoint 1, lepas tu dia terus naik checkpoint untuk beli, untuk jual, dia akan tetap jual. Walaupun dia tak beli lagi. Yang checkpoint bawah. Tapi dia jual dengan jumlah yang sedikit lah. Oh, okay, faham. Sebab dia DCA. Biasa DCA dia akan ambil masa yang lama sikit. Melainkan kalau kita bantai buat macam ni. Okay, sekejap saya tutup. Saya sell. Saya test balik yang second. Kita guna modal sikit. Okay, apa jadi kalau kita buat macam ni? Tengok. Satu je.
Jadi dia beli satu, dia terus naik, dia terus jual lah. Maksudnya dia beli satu tu sekaligus satu semua modal kita lah masuk dalam tu lah kan. Ya betul, dia beli satu kali. Tu DCA memang boleh buat setting macam ni, tak ada isu. Tak ada isu. Tapi dia agak orang kata, tapi DCA ni dia bagus di mana dia boleh trail. Dia beli secara trail sebenarnya. Kiranya, kiranya lah kan. Katakanlah kalau korang nak, okay, taktik satu lagi. Taktik dia satu lagi, jap. Taktik dia satu lagi macam ni. Ni smart trade yang tak boleh buat tau. Kalau korang nak jadikan DCA bot ni sebagai smart trade, simple je sebenarnya. Macam ni. Yang aku ajar korang. Kan dia boleh beli secara trail. Kita buat dia trail sebanyak, contohnya dia nak beli 0.1 1%, 0.1, 0.2 lah. Kita buat kat sini, dia jual dekat 2. Kat sini pula trail dia 0.2. Satu kot. 0.2. Lepas tu kat sini kita tarik sampai 2. 1 je lah kan. Okay. 2 lah kot. 2. 0.5. Jadi apa jadi kat sini? Okay. Korang tengok. Maksudnya dia beli je. Dia masa of course kita tak tahu the exact point yang mana benda tu sampai entry. Memang kita bagi entry, contoh fixed entry 0.1, 0.02 contohnya. Kadang-kadang dia boleh jadi sampai 0.019. So dekat sini kita nak pakai DCA, tapi kita nak ubah dia kepada orang panggil smart trade sikit. Kena adjust setting lah. Setting macam ni lah, di mana kita letak trailing. Sebenarnya kalau korang dah pandai setting, korang tengok main signal tu, korang dah tahu dah nak buat apa. Nak pakai setting mana, nak pakai robot mana, korang dah tahu dah. Tengok kat sini, contoh dia trigger to be bought kan. Tiba-tiba dia junam sampai 1%, 2%, 3% tanpa dia rebound. Rebound je baru dia akan beli. Itu yang bestnya bila kita pakai butt trailing ni. Sebab dia beli on rebound. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Tengok dia dah beli. Macam tu lah. Tak syah. Biar je lah. Macam nak. Saya malas nak ambil banyak. Saya nak guna modal saya untuk signal lain. Okay. Kalau kita tak take profit 0.5% atau 1% kan. Tu sempat cover fee ke? Sempat. Maksudnya untung sebab, tu sebab fee, ada jugalah. Of course dia daripada modal kita 25% tu untung 0.50%. Fee dia dah tolak awal-awal, tak ada isu. Sebab kita bukan buat benda ni secara manual. Kita memang dah set. Kita memang dah set.
Jadi tak ada isu sebenarnya fee. Melainkan kalau sebab apa? Sebab dia dah bagi tahu kat sini. Kalau korang tengok kat sini tak nampak. Kat sini pun tak nampak juga. Biasa dia akan bagi tahu dekat area ni, dekat area bawah pada total tu, dia akan bagi tahu fee is deducted. Benda tu warna hijau. Maksudnya dia dah tolak fee dah dan kita dah dapat keuntungan dah. Kecuali kalau korang tengok kat sini tiba-tiba merah. Itu problem. Okay. Faham. Okay. Cap, nak tanya apa-apa, Cap? Ni. Okay. Tak ada soalan malam ni. Okay. Ashraf. Ni admin Jelas. network kita. Mind blowing lah. Macam-macam robot ada. Ya, betul. Sebenarnya semua, kalau tanya saya, adakah robot tu spesifik untuk coin? Tak. Sebenarnya, semua robot boleh guna dekat coin. Kecuali, maksudnya macam ni. Semua coin boleh guna dekat mana-mana robot. Sebenarnya, apa yang penting kita tahu macam mana nak gunakan robot tu. Maksudnya dia tak ada macam contoh, coin ni pakai trailing, coin ni tak pakai perlu. DCA. Tak perlu. Maksudnya setiap coin tu boleh apply semua jadi robot. Cuma robot ni based on kita punya money setting management kita lah kan. Betul, setting kita nak pergi macam mana, kita nak pakai apa, kita nak relax, kita pakai Infinity Grid. Kita nak jenis cepat, kita pakai Smart Trade. Kita memang nak play safe apa semua, kita nak flexible, pakai DCA. Bergantung pada kita sebenarnya. Sebab tu saya kata, kalau korang dah faham robot ni macam mana, korang dapat main signal tu, korang boleh tahu dah nak buat apa. Aku rasa hari ni aku nak relax sikit lah. Pakai Infinity. Hari ni aku rasa nak cepat lah. Pakai Smart Trade. Terpulang lah. Hari ni aku banyak kerja, aku nak pakai Infinity lah. Pakai lah. Tak ada isu. Bos, Ya. soalan sikit bos. Tanya. Adakah main signal tu kita boleh adjust untuk kita punya grid? Aku Boleh. lebih berminat dengan grid tu. Boleh, tak ada isu. Tak ada isu. Tak ada isu. Contoh kita ambil contoh Katakanlah dekat signal saya nak pakai RSR sekarang ni. Okay. Main Main signal kan. Okay. Kita tengok 0.018. Kita nak pakai dekat mana? Infinity Dah saya nak grid je. Grid trading Ya. Okay, kita pakai grid trading. Dekat lower limit ni kita ambil 0.013. Kita ambil stop loss. Oh, support paling kecil. Ya. Last lah. Lepas tu kita ambil TP1 0.25. 0.025. Lepas tu kita letak 200. Okay, untuk grid ni memang kita ambil yang paling max lah ke macam mana? Betul, kita ambil yang paling max sebab apa? Sebenarnya, kenapa kita ambil yang max? Sebab kita nak pastikan robot tu jual beli dengan sangat cepat. Gitu. Okay. Masuk dia kat sini bukannya kita untung, kita letak, contoh ada orang dia pergi letak 10. Wih, untung 7.44%. Tak. Bukan macam tu Maksudnya kat sini, dia naik 7.44% baru dia jual. Which is lambat tau. Sebab Okay, kita makin banyak grid, makin banyak transaksi macam tu. Betul. Makin banyak grid, makin banyak transaksi, makin cepat profit kamu terkumpul. Sebab dia, bila jual beli tu akan ada profit terkumpul yang dikenali sebagai grid profit. Okay. Lepas tu dia akan campur dengan unrealized tu. Betul. Okay. Double lah. Tapi aku rasa grid yang paling stable lah. Yang aku test hari tu, sehari je dapat 12 tu untuk coin apa itu. Kalau tiba-tiba kalau market cantik. Tapi atas market. Atas market juga. Tapi yang paling selamatnya sebab grid ni, Smart Trade, dia kalau dia beli dekat contoh dia beli dekat 0.018, jatuh 0.13, rugi dia teruk.
Tapi grid kalau smart trade lah, kalau grid trading rugi dia sikit. Lepas tu dia boleh recover sebab apa? Naik balik dia jual balik. Naik turun balik dia beli balik. Dia buy low sell high lah. Dia kata kita Ya, senang. memang macam tu. Memang kerja dia macam tu. Tapi kenapa dekat signal kau tak letak grid tu saja? Kita orang letak infinity grid. Boleh nak letak grid. Letaklah grid. What the best. Okey, boleh. Nanti aku bagi tahu kat Anwar sebab ada orang request. Letak grid. Kita nak test grid tu. Boleh. Nanti aku bagi tahu kat Anwar. Suruh letak grid, infinity grid. Ada 5 lah. DCA. Grid sekali luar. Ada Infinity ni aku rasa dia play safe sikit. Dia lambat sikit lah. Dia lambat sikit. Infinity dia lebih kepada jarak besar. Tapi nanti aku bagi tahu kat Anwar suruh letak grid trading. Jadi akan ada grid trading, DCA, infinity grid, smart trade. 4 lah. 5 dengan main signal. Okay, mantap. Thank you, boss. No problem. Apa tu request kita pertimbangkan, tak ada isu. Mantap. Kau tak sembang dalam tu, aku mana tahu. Aku tengok kau pergi bercuti je. Kita pasal nak buat banyak, bos. Tapi aku dengar kes macam teruk sangat sekarang ni. Macam nak PKP balik je. Biasalah, nak dekat gaya. Naya tu kat kau. Tapi memang sekarang ni memang naik. Naik. Memang kluster budak sekolah. Tak apa, aku faham. Kalian buat apa, bos? Kesian kat korang lah. Korang apa hal kau on je lah. Grid. Mantap lah. Aku memang pecinta grid lah. Okey, boleh. Aku bagi tahu. Kau tak sembang dalam tu, mana aku tahu. Aku tengok kau senyap je. Macam. Dalam tu semua pro, bos. Segan lah kita. Diorang siap-siap kopi. Kau sembang je, bos. Request grid. Aku tengok member request, aku pergi meeting lah dengan member aku. Aku bagi tahu je dalam group. Okey, meeting. Tengok apa semua. Okey, setuju. Okey, jom. Macam tu je. Meeting tak adanya. Kita orang nak meeting berjam-jam. Masih dalam WhatsApp je. Kau agak-agak lah BTC ni, dia akan capai paling last 30 dia turun balik tak? Agak-agak. Dia akan turun balik tak lepas ni? Lepas ni yang aku rasa, tengok kalau dia naik. Sebenarnya yang paling baik untuk jawab soalan ni, nama dia Banong dalam tu. Dia dia boleh jawab. Kalau kau tanya aku mungkin boleh cakap daripada segi dia kalau lepas dia 42, dia akan pergi ke 50. Sekarang ni 41. Sikit je ni. Kalau lepas 42, memang dia akan pergi kepada 50 lebih lah. Memang kita goyang sikit lah kan. Best sikit. Aku punya signal kau tengok accuracy je lagi jadi 99. Kalau betul. BTC cantik. Ni masa BTC memang anak lah BTC tak stable, kau tengok signal aku jadi 64 lebih je. 65% accuracy dia. Baiklah Tapi BTC kalau kacau. based on TA ni pun nampak dah ada move dah ni untuk BTC sebab dia dah complete. Dia dah complete apa ni market phase dah. Dia dah ending apa ni, dia dah buat new high low ni high. Candle hijau dah start naik tu. Tu dah ada baru buzu besar-besar tu. Ni pun antara orang yang patut boleh jawab juga tu soalan tu. Tapi actually macam aku sekarang aku tengah buat elite wave. Kalau ikut kan dia dah ending dah ni wave untuk yang C punya, yang jatuh punya tu. Kalau ikutkan sekarang ni dia kena buat satu lagi new lower low. Lepas tu dia akan start wave 1. Oh, okay. So apa-apa pun dia kena bertahan atas 41 lah. 41 tu new support lah tu. Okay. InsyaAllah. Sambung. Kita buat duit untuk kaya nanti. Boleh. No hal. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Tapi Abang Kyo maksudnya setiap robot ni dia punya fee dia sama je kan? Dia tak berbeza fee kan? Tak ada. Fee dia sama je. Kecuali kalau korang pergi benda ni. Janganlah. Tak ada leverage. Yang ni janganlah.
Leverage tu macam future lah go. Betul. Memang Betul. future. Memang kalau korang silap, memang untung sedap. Tapi kalau tak kena cara, Rugi, liquidate. mampus. Kau liquidate. MC lah tu. MC. Dia MC. Jangan main lah. Aku dah pesan jangan main. Okay. Mana lagi geng-geng ni? Tak masuk ke? Tak, diorang dah daripada awal lagi masuk kelas aku. Diorang dah faham dah. So diorang tak masuk lah ni. Yang dah masuk daripada awal tu, diorang dah masuk daripada awal dah. So yang kira yang masuk ni baru orang kira new people lah ni. Oh, ni people Ha. Yang lain-lain tu diorang dah masuk kelas aku dah 2 3 4 kali dah. Tapi memang kalau aku tengok, kau memang fokus pada Infinity dengan DCA. Tak, sebab aku banyak nak play safe dengan klien. Sebab aku takut Betul. diorang rugi tu. Aku risau kot. Lepas tu aku fikir, bila aku tengok klien FOMO, aku letak trigger. Kau tahu tak? Aku risau sebab kita lebih kepada nak jaga klien tau. Kita orang kalau boleh tak nak dia orang rugi pun sebenarnya. Faham. Sebab tak sedap mata memandang. Sebab sekarang ni BTC tak okey. Sebab tu aku buat macam tu. Tapi kalau ATH boleh lah. Kau nak hentam. Boleh je kalau sebab tu sekarang ni bila ada orang request dan diorang dah mula faham, aku open lah sikit. Aku akan bagi signal, maksudnya aku akan bagi yang high risk. Bagi lah semua. Aku buat sekarang ni bila tengok semua dah okey nampak, semua dah boleh terima. Tengok jadi hari tu masa BTC crash, semua jadi group aku jadi macam ghost town. Cuak aku masa tu. Aduh. Tapi untuk BTC Moon tu untuk apa tu? Ke dia main memang range besar? BTC Moon range besar. Dia pakai 1000, dia ambil range daripada 15k hingga 150k. 500 grid. Tapi fokus dia untuk BTC sahaja macam tu? Betul. Sebenarnya tak perlu pun korang boleh pakai Infinity. Ni sebenarnya future lama. Dia orang tak delete lagi. Okay. Apa lagi aku nak tanya? Lupa. Rebalancing tu kau pernah guna tak? Rebalancing, tapi sebenarnya rebalancing dia lebih kepada nak hold coin. Maksudnya kau macam staking tau. Staking? Dia lebih macam ni tau. Maksudnya tapi kau tak boleh guna dekat coin yang dah capai ETH. Kau kena coin yang memang dah capai lah support. Dah capai lah macam SLP dah. Kau letak kan rebalancing ni, jadi bila contoh kalau kau letak banyak coin lah. Okay, katakanlah kau letak 3 coin. Contohnya ada, lepas tu Alice, lepas tu N. Contohnya 3 coin kan. Katakanlah ada naik dulu. Ada naik dulu, dia akan jual semua ada, dia akan rebalance, dia akan beli Alice sikit, dia akan beli N sikit. Jadi coin akan sama rata balik jumlah dia. Portion dia. Oh. Jadi dalam masa yang panjang, korang akan tengok coin Alice korang akan ada banyak, ada pun akan ada banyak, N pun akan jadi banyak. Jadi bila Alice naik pula, dia akan jual Alice, dia akan sama ratakan balik. Dia akan beli ada, dia akan beli N. Dia akan sama ratakan balik portfolio korang. Oh, ni macam play safe sangat ni. Betul, dia play safe. Tapi aku jarang pakai sebab aku macam tak payah pakai benda ni. Dia long term. Ada juga student aku pergi pakai dekat coin yang Alice hari tu dah capai ETH. Sekali jatuh, lepas tu dia cakap aku, kenapa negatif? Kenapa orang lain yang dia tengok dekat copy trade tu positif? Aku cakap, benda tu member dah terai setahun lepas. Kau baru terai hari ni, mana nak jadi? Kau kena naik mesin masa balik semula lah. Alah, macam tu pula. Okay, aku harap-harap naik lah tu lepas 82. Trailing buy ni tak ada orang nak tanya.
Trailing Ha, buy, cuba trailing kau buy tengok ni, sekali. trailing buy ni nak beli harga terendah sebenarnya. Contohlah sekarang ni RSR kita rasa kita nak beli harga kita rasa harga ni dah rendah dah 0.19 sebab dah entry ni betul tak? Okay. Tapi kita rasa mungkin dia akan jatuh lagi kot. Jadi kita letak 1% contoh kat sini. Katakanlah dia jatuh lagi sampai 0.17. Lepas tu dia baru rebound 1%. Dia akan beli dekat harga yang rebound tu. Sell? Sell pula. Selling Okay, sell. katakanlah korang nak jual dekat 0.25 kan. 0.025. Lepas tu korang letak 1%. Okay, bila dia sampai 0.25 tu, tiba-tiba dia terus pump sampai 50% tau. Baru dia retrace 1%. Dalam masa dia pump tu dia tak pernah retrace. Sampai 50% tu baru retrace 1%. Jadi daripada situ jadi 49%, betul tak? Oh, tolak. Dia akan jual dekat 49% tu. Oh, padu ni. Memang padu. Tapi betul-betul based on market lah. Based on market lah. Market tak buat hal okey tu. Aku main smart trade, aku buat macam ni je. Aku beli harga ni, contoh entry, lepas tu aku letak kat sini 3%. Maksudnya, aku kira lah, mungkin 0.020. Lepas tu aku letak trailing 1%. Okay. Jadi, bila dia capai je 3% tu, kalau dia pump tiba-tiba sampai 10%, dia pun retrace 1%. Aku dapat 9% walaupun tadi aku target nak jual 3%. Oh, pandai. Kau play safe tau. Kau letak 3%. Kau jangan letak 10%. Kalau tak capai, jenuh. Kalau kau dah capai 3%, walaupun tiba-tiba dia retrace, at least kau dah untung sikit. Walaupun sepatutnya kau dapat 3%, dia retrace jadi 2%. Tak apalah kan. Nak buat macam mana? Daripada rugi baik untung. Tiba-tiba dia nak jadikan cerita, tiba-tiba kau terlebih kan. Dapat makan besar sikit. Ingat nak makan chicken chop, tiba-tiba dapat lamb chop. Okey lah. Aduh. Dia macam tu lah. Aku selalu guna smart trade ni untuk scalping sebenarnya. Mana lagi soalan ni? Budak-budak ni. Budak-budak ni tiba-tiba beku bah. Aku terkejut juga ni. BTC okay, jatuh. Aku tutup. Oh, patut lah merah. Biarkanlah. Tapi memang normal tu. Dia kalau ikut TA pun sekali kalau dia dah spike merubuzu, dia akan retrace tu. Betul lah. Tapi kalau retrace dia tak lebih daripada 50%, relax je. Dia normal lah tu retrace sikit tu. Korang tengok ni. Dia dah turun dah checkpoint dia. Dia turun dah dia nak sell. Tu DCA lah. Kat sini pun dia dah yang ni tak turun. Sebab dia satu je. Itu adalah DCA lah. Tapi dia selagi kita tak sell lagi tu, dia bukan kira loss lagi kan? Tak, dia value tu ada. Dia coin tu ada tapi value dia jatuh lah. I see. Katakanlah kalau tapi tiba-tiba dia profit dia akan save tu kan? Katakanlah kalau tiba-tiba kita nak convert pada infinity kan. Tengok aku convert pada infinity. Tengok dia ada ni. Okey, boleh pakai. Kita ambil yang paling dekat lah. Macam tu lah. Lepas tu masuk je lah nilai. Tapi yang paling penting asing. Kalau dulu korang punya USD tu.
Sebab kalau tidak dia terpakai sekali dengan USDT. Kalau korang asing tu korang lock dulu, cuba beli smart trade dengan harga BTC dengan harga yang tak masuk akal. Contohnya beli dengan harga satu, memang tak kena lah korang punya tu. Jadi dia akan lock dulu kat situ. Bila dah setting infinity bagai, tu lah balik. Macam tu lah dia punya alkisah dia. Okay. Faham? Okay. Kita tunggu sampai pukul 11. Kalau tak ada orang tanya, kita bersurai lah. Cuba kau set up satu. Okay, contoh cuba kau tengok signal kau tu. Untuk infinity. Untuk adjust modal. Adjust modal maksudnya RSR ke apa? Okay, kau tengok sekarang ni ada apa ni? Okay, infinity ya. Infinity ke DCA ya? Ya. Infinity. RSR. Infinity Okay, cuba. Cuba tengok. Okay, 0.01 simple je nak adjust modal. Selalu kau nampak modal besar kan? Betul. Alah, kau tengok kat sini 0.2 sekarang ni dia nak dalam 1,600. Kau naikkanlah benda ni. Bagi naik lagi. Dia tengok. naik tu sampai berapa tu nak? Dia sampai modal korang betul-betul orang kata cukup-cukup makan dengan modal korang. Maksudnya tak ada masalah nak adjust dekat profit per grade tu. Betul. Tak ada masalah. Cuma janganlah sampai korang buat macam ni kan. Melampau lah. memanglah boleh, tapi dia jadi tak efektif lah. Maksudnya dia naik 10% baru dia jual. Lambat lah. Sebab robot Infinity, dia lebih kepada kau nak pastikan jual beli tu berlaku dengan cepat. Bukan kau nak dapat tu, sebab dia untung dia random. Dia lebih kepada dia collect profit dekat grid. Dia bukan macam smart trade. Smart trade lebih kepada percentage. DCA pun sama. Dia dekat profit per grade. Untuk DCA pula, tengok. Dia lebih maksudnya masa dia DCA tu dengan modal yang ada tu, bila dia jual balik dia kena dapatkan berapa percentage yang kau set. Contoh 0.5 lah kalau kau set kat sini. Okay. Jadi katakanlah kau dah DCA dekat sini, contoh 0.1 katakanlah ada 8 safety order. Okey. Katakanlah dia masuk checkpoint pertama kau beli 1.5. Masuk checkpoint kedua beli 1.5 lagi. Masuk checkpoint kedua beli 1.5, jadi bertambah. Jadi pada situ 0.5% tu dengan jumlah modal yang kau ada dicuba dapatkan. Yang bahagian modal tu dia bergantung kepada setting ni juga kan? Betul. Kalau kita nak lagi versatile, kita pergi pada DIY. Korang boleh setting sendiri berapa banyak persen modal korang. Share ni. Contoh korang nak buat 25, nak sini 30. Tapi ni dah ada advanced setting lah kan? Betul. Betul. Maksudnya korang boleh adjust berapa banyak percentage modal dekat situ. Korang nak buat 5% ke, based on skala 10 kan. 20 ke, lepas tu add lagi. Kau nak buat sini 80 ke, terpulang lah. Contoh 20, 5, 20, 25, ada 70, 25, 75 kot kan. 75. Okay, mantap. Faham bos. Dia DCA ni versatile. Dia boleh jadi high risk, dia boleh jadi low risk, dia boleh jadi medium risk. Dia tak kisah, bergantung pada setting korang. Dan setiap setting tu dia ada pro and cons dia lah. Tapi nanti kau ingat kau letaklah sikit grid tu. Nanti aku bagi tahu kat Anwar. Aku bagi tahu sekarang. Itulah grid. Grid tu bukan benda sebab kita boleh tengok dia punya transaksi tu banyak. Beratus tahu.
Sedap tengok. Yelah kalau market sideway dengan apa segi tulis tu bullish lah. Okey lah kan dia nak makan banyak. Tapi kalau Betul. market jahanam ke, rugi lah kita sikit tapi taklah banyak sangat. Betul. Dia tak banyak macam spot lah. Ha. Dia tak banyak sebab dia dah DCA modal lah. Ya. Yeah. Aku rasa okey grid ni. Aku rasa grid antara yang stable lah. Memang lah. Tak pusing lah. Faham tak? Walaupun mu tak setting yang banyak, mu setting lower dengan apa, tak payah stop loss. Cukup lah ambil. Berapa Betul, persen? betul. Dia safe je. Macam mana kau hari tu kau kata kau pakai Binance punya robot yang 20% share profit. Macam mana sekarang? Ada. Sekarang dalam ni adalah juga. Cuma macam mana ni? Dia punya okey, robot yang aku guna ni dia akan auto buy tau. Semua. All. Okey. Dia dah siap berapa tapi dia lebih kepada coin-coin yang apa ni? Yang volume besar lah. Sebab dia based on modal. Faham tak? Tapi biasa kalau dia TP, kalau walaupun kita cancel, contoh kita cancel lah, dia open order. So kita cancel, dia akan open order yang lain pula. Oh dia automatic lah. Dia auto. So mu tak payah pusing lah. Faham tak? Setakat ni aku guna pun boleh tahan juga. Aku tak perlu lah nak banyak Betul. apa ni TA yang banyak. So aku just relax, santai macam tu. Dalam sebulan tu ada lah maksudnya sebab modal aku besar. Robot ni kalau capital besar boleh main. Kalau capital kecil lambat lah. Betul. Dia memang market lah, senang kata cerita. Betul. Market cantik lah. Market tak cantik. Melainkan kalau korang jenis main short. Yang tu tak ada cerita apa lah. Yang tu dua-dua benda boleh makan. Okay Afiq, aku nak tengok anak aku dulu. Boleh. Okay. Update lah sikit-sikit. Okay, boleh. Nanti aku dah beritahu dah. Nanti kita orang bincang. Boleh. Okay, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Member tu kerja KKM tu. Oh. Tu yang aku cakap pasal COVID tu. Kau macam mana okey ke? Tapi betul lah dia apa ni banyak kes budak-budak kecil je. Tu tengok government nak buat vaksin kat budak kecil tu. Tapi walaupun macam ni kan, macam sekarang ni kau tengah loss negatif 2.57. Tapi kalau sebelum ni dia punya yang dia dah profit tu, dia akan save terus kan? Betul tak? Jadi ini current situation je lah. Kalau smart trade maksudnya dia floating lah ni. Oh, floating ni. Melainkan kalau kau tutup kau tukar infinity. Ada lagi lah. Maksudnya tutup, lepas tu jangan jual, don't sell, tukar terus. Yang tadi macam kau buat tadi kan? Tukar masukkan dekat infinity. Jadi infinity tu dia akan cuba untuk recover balik modal yang loss tu. Dia maksudnya infinity dengan apa ni? DCA grid DCA tak boleh buat macam ni. Infinity dan betul infinity grid lah. Dia akan susun ikut dia layer lah kan yang akan boleh cover loss tu. I see nampak. Dia macam tu lah. Tapi fee dia berapa satu ni? 0.05 per transaction. Tapi bila 0.05% per transaction lah. Means kalau transaction tu buy and sell. So buy and sell betul. 0.10 lah, betul tak? 0.05 maksudnya dalam macam ni lah. Sekejap 0.05 per transaction kan. Jadi kalau buy satu transaction
Sell satu transaction Betul. 0 point. Tak, dia separate. Oh, I see. Dia separate, maksudnya katakanlah kau jual, kau beli dengan harga $100. Darab 0.0005%. Lepas tu kau tiba jual, kau dapat untung 140 USD. Darab 0.0005. Jadi fee dia adalah 0.05 tambah 0.07. 0.12%. 0.12 lah fee dia. Okay, I see. So 0.12 USDT lah. Ah, Okay, nampak clear. okey, mana Anwar tadi? Sekejap. Anwar tengah Infinity Grid Smart Trade. Okay, maksudnya banyak demand klien-klien ni untuk grid trading ni. Sebab ada yang nak play safe apa semua, kita bagi je semua. Bagi Betul. semua okey lah maksudnya. So diorang terpulang pada diorang nak pilih apa. I see. Okay, dia macam trailing tu, maksudnya macam hari tu kau terangkan. Dia untuk market tengah drop kau. Once dia rebounds, baru price akan trigger, betul tak? Betul. Oh, macam tu cantik lah. Boleh listkan kawan-kawan apa ni, coin-coin yang tengah jatuh kau. Lepas tu monitor untuk pakai trailing board. Trailing buy ke. Boleh Trailing juga. buy kan. Ataupun kau nak pakai terpulang lah maksudnya trailing buy ni. Tapi sayang sebab Smart Trade tak ada trailing buy. Kalau Smart Trade ada trailing buy boleh nampak tau. Smart Trade dia ada buy current price je. Sentuh je dia auto buy, cuma dia ada trailing sell. Trailing sell memang sedap. Sebab tahu cakap, kalau letak 3% je, dia tiba-tiba dia nak pecut sampai 20%. Memang korang berlauk lah malam tu. Saham boleh buat Tapi macam tu tak? Saham elok dah 3%, tiba-tiba Manon nak buat announcement, tak ke jatuh. Tapi macam Smart Trade ni, let's say kalau kita dah buat apa ni, trigger sell price 3%. So bila dia hit 3%, dia akan auto sell ke ataupun tengok kita ada macam mana? trailing tak? Kalau kita ada trailing 1%, dia akan tengok adakah jatuh 1%. Kalau jatuh 1%, dia akan jual 2%. Kalau tak jatuh, tiba-tiba naik 10%, baru jatuh 1%, dia akan jual 9%. Ui, nice. Sangat nice sebenarnya. Katakanlah tiba-tiba dia naik sampai 100% tanpa retrace. Dia baru daripada 100% tu baru dia jatuh 1%. Walaupun tadi kita set 3%, dia akan jual 99% profit. Maksudnya kita set yang pertama tu, tahap pertama 3%. So bila dah hit 3%, dia akan lepas tu kita monitor buat dulu. trailing 5%, dia akan monitor dulu. Once dia jatuh balik pergi jatuh 1%, dia akan sell lah. So kita akan secure kat situ, betul tak? Betul. Tak adalah kita nak kalut-kalut, nak tengok Betul. lepas tu nak buat kerja lagi. Betul. Baru kau tahu kan? Asal aku tak jual awal tu. Aduh. Shit lah. Memang sedap benda ni. Tak, kalau kau apa ni, sistem dekat saham pun, kau boleh set satu benda je, kau tak boleh set dua-dua. Yang ni boleh set dua-dua. Lepas tu grid trading lagi, DCA lagi. Setiap sistem dia memang ada, orang kata ada specialty lah. Dia bergantung. Kalau kau dah faham robot tu, kau boleh guna. Tapi Smart Trade, kau ada letak stop loss tak? Aku tak letak stop loss. Kenapa? Sebab kita boleh convert pada infinity. I so see. katakanlah kalau jatuh, sebab coin crypto kan volatile. Bila volatile, kita masuk dalam infinity. Infinity akan recover balik dengan grid profit dan unrealized profit. Dapat dua tu. Dapat dua. Satu profit yang terkumpul daripada hasil jual beli, satu lagi profit yang bergantung pada value coin. Uish. Okay, power. Okay, nampak. Sebab tu kenapa aku letak zero kat situ, aku disable. Sebab apa? Sebab jadi apa-apa,
kita boleh recover. Boleh je nak letak tadi show, tapi kau jual dalam keadaan kau rugi lah. So Kalau smart. recover DCA macam mana? DCA pun boleh cover pada infinity juga. Tutup je lah tapi jangan jual. Oh. Kan tadi tuan buat kalau recover dengan Infinity, kalau dia recover dengan DCA okey ke? Recover dengan masalah DCA ni dia tak boleh terima coin. Dia boleh terima USDT je. Sebab kalau kita tutup, dia cuma dapat dalam bentuk coin. Melainkan kalau kita nak jual coin tersebut, kita ambil modal tu balik dan masukkan dalam DCA, tak ada masalah. Sama je sebenarnya. Tapi kita kena jual coin tu dululah. Dah masuk balik DCA dan orang kata tu balik. Faham tak? Ke tak faham? Faham. Macam tu je. Sebab tu saya suruh asingkan USDT tadi kalau nak letak pada Infinity. Sebab tu lah. So macam mana? Jelas. Dot dia je lah, malah nak tengok. Kena stop loss aku Infinity kan lah. Okay, kalau korang tanya kita orang, signal tu sebenarnya kita orang pun tak tahu kadang-kadang naik bila dan sebagainya. Kita orang bagi je, tapi berdasarkan TA, berdasarkan news dan sebagainya. Jadi bila kita orang nak kata kita orang punya signal tu 100% tak lah. Tapi chances tu ada untuk naik dan chances untuk turun pun ada disebabkan pergerakan BTC dan sebagainya. Cuma tu pelan pada rezeki lah kan. Macam tu lah. Okay, ada apa-apa lagi tak nak tanya? Okay, jelas Abang Q. Thank you. Okay. Kalau tak ada apa-apa, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih sebab datang. Semoga apa yang saya cerita ni bermanfaat lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.